Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izara binti Ottoman A182178 dari wakil dari kumpulan 6. Okey, hari ini saya ingin membentangkan soalan yang kedua, iaitu terangkan apa yang saya fahami daripada gambar ini. Daripada apa yang saya fahami, determinism membawa konsep yang sama dengan perkembangan sains di mana dunia sains ini boleh diramal berdasarkan pengetahuan dan kajian yang telah diperoleh serta direkodkan akibat daripada keadaan masa lalu dan undang-undang fizik. Keadaan masa lalu ni ialah di mana kita telah lalui, telah jalani, kita telah memperoleh pengalaman berdasarkan penakkulan tabii alam dan juga apa yang telah berlaku dalam hidup kita ataupun yang telah berlaku dalam keadaan konteks yang lebih besar di mana kejadian itu telah direkodkan dan ia akan diaplikasikan dan pengetahuan berdasarkan fenomena tersebut akan dicerap dan kita akan aplikasikan untuk kehidupan kita yang sekarang atau untuk kita menggunakan untuk menghadapi, mendepani segala kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kita ataupun juga untuk masa depan kita berdasarkan pengalaman tersebut, kita peroleh pengalaman, kita rekodkan, kita menakuli tabiat alam, kita peroleh, oh begini. Jadi kita dah tahu, bila kita dah tahu, kita akan aplikasikannya di masa hadapan agar kejadian yang sama tidak berulang atau kita boleh mengaplikasikannya untuk kehidupan yang lebih baik. Okey? Secara amnya, kajian terdahulu akan dijadikan sebagai rujukan yang boleh digunakan oleh ahli sains untuk meramal keadaan pada masa hadapan dan bersiap sedia untuk apa-apa situasi. Okey, dalam ayat yang kedua ini, kajian terdahulu ini juga bukan sekadar pengalaman personal, ia juga boleh daripada penemuan saintis, penemuan orang yang terdahulu berkaitan satu keadaan, satu fenomena, satu teori, satu pencerapan terhadap tabii alam dan ia merekodkan kajian tersebut atau penemuan tersebut. Dan apabila rekod itu disimpan, kita sebagai orang yang baru akan menggunakan rekod itu untuk mengaplikasikan kepada kehidupan kita, menggunakan ilmu tersebut untuk kita menjalankan kehidupan kita dengan lebih produktif, lebih efisien, lebih bermakna untuk kehidupan kita yang sekarang berdasarkan penemuan orang terdahulu. Penemuan tersebut boleh diaplikasikan begitu saja ataupun kita boleh mendalami, menjumpai sesuatu yang lebih baru, menjumpai mungkin ilmu itu sekadar setakat satu lapisan, tetapi apabila dari generasi ke generasi, dari satu orang ke satu orang, ia menjadi banyak, lebih dalam lagi, lebih tahu dengan lebih utuh lagi tentang satu-satu keadaan atau satu-satu fenomena itu. Okey, jadi kita boleh amalkan pada kita hidup yang sekarang atau masa depan atau kita get ready untuk mendepani segala kemungkinan hidup yang bakal terjadi dalam hidup kita. Soalan yang seterusnya iaitu berdasarkan gambar ini, apakah kelebihan ilmu pengetahuan sains sertakan contoh yang sesuai? Sains adalah penting untuk menyelesaikan masalah utama yang mempengaruhi orang. Penemuan saintifik boleh membantu orang hidup lebih lama, lebih baik dan lebih bermakna, lebih maju, lebih memudahkan kehidupan. Sains memainkan peranan dalam kehidupan seharian kita dan membolehkan kita membentuk masa depan yang lebih cemerlang, lebih menjamin dan kolektif dan lebih baik. Tambahan pula, ilmu sains membantu dalam perkembangan bidang perubatan dan farmaseutika. Sebagai contoh, pelbagai antibiotik dan vaksin berjaya untuk dihasilkan demi melawan penyakit-penyakit berbahaya seperti jangkitan oleh kuman atau bakteria, virus, influenza, COVID-19 dan lain-lain. Okey.
Tidak boleh juga hidup tanpa teknologi dan sains. Jika tiada, bagaimana kita hendak menjalankan hak Allah dan tujuan hidup sebagai khalifah di muka bumi ini jika tiada sains dan teknologi? Tanpa teknologi dan sains juga, tidak dapatlah kita untuk menakuni tabi'i alam, untuk kita mencerak tabi'i alam ini, bagaimana perilakunya alam ini. Dan jika kita tidak dapat menakuni tabi'i alam, maka sudah tentu kita tidak dapat mengambil ibrah daripadanya, maka kita tidak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai seorang khalifah untuk mentadbir alam ini. Kita dihantar di muka bumi ini bukan saja-saja ada tujuan dan perintah yang perlu dijalankan. Islam bukan ibadat dan akhirat semata-mata, tapi menuntut ilmu juga merupakan kewajipan bagi setiap umat Islam, dan tidak melaksanakannya boleh dikatakan kita tidak menjalankan tuntutan agama. Agama menyeru kita untuk jadi orang yang berilmu dan membawa manfaat kepada seluruh alam melalui ilmu yang kita ada. Berilmu bukan sahaja kita tahu, tapi interpretasi kita setelah tahu sesuatu itu. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita itu, kita mengaplikasikan pengetahuan kita itu. Kita harus mengaplikasikannya untuk membawa kesejahteraan kepada seluruh alam. Membawa kesejahteraan kepada alam adalah kewajipan. Jadi bagaimana hendak membawa kesejahteraan jika tiada sains dan teknologi? Agama juga menyatakan bahawa sesiapa yang memudahkan kehidupan orang lain di akhirat kelak, hidupnya akan dimudahkan. Jadi bagaimana kita ingin memudahkan dan memakmurkan alam tanpa sains dan teknologi? Jadi disebabkan orang itu beragamalah dia berilmu, dan disebabkan dia berilmulah dia mengangkat sains dan teknologi. Kerana dia tahu dan sedar kepentingan mempunyai ilmu sains dan teknologi ini, kepentingan mengangkat sains dan teknologi ini adalah besar signifikannya kepada seluruh alam ini. Dan jika kita renung kembali, para agamawan terdahulu kebanyakannya terlibat dalam kegiatan sains dan teknologi. Kerana makin kita dekat dengan sains, semakin kita dekat dengan Tuhan. Kerana Tuhan yang mencipta sains menyebabkan kita semakin menghampiri kepada pencipta. Manakan alam ini yang begitu detail dan spesifik, wujud begitu sahaja. Pasti ada penciptanya kerana ia begitu seimbang dan ada pengawal aturan yang perlu dipatuhi agar semua dunia ini, semua yang di dalam ini, agar dunia ini menjadi seperti apa yang perlu ia jadi, seperti apa kita nampak sekarang. Sebenarnya ilmu sains ini tidaklah sesuatu yang buruk. Ilmu sains ini adalah satu ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk kita menjaga alam ini. Manakah sesuatu ilmu itu dinampak buruk? Sebenarnya baik buruk bukan ilmu yang buruk. Baik buruk sebenarnya adalah outcome kepada itu, di tangan siapa ilmu sains ini berada. Jika kita ingin menjadikan sesuatu berdasarkan ilmu yang kita peroleh, berdasarkan ilmu sains yang kita peroleh sebagai sesuatu yang keji, maka kejilah ia. Tapi jika kita ingin menjadikannya sebagai satu yang mulia, maka mulialah ia. Realiti sains dan teknologi yang saya dapat lihat sekarang ialah sains dan teknologi memudahkan hidup seluruh umat manusia, memudahkan kita beribadah dengan selesa dan juga mudah mengakses ilmu. Bayangkan tanpa sains dan teknologi, bagaimana kita hendak menimba ilmu di era COVID ini? Sebab adanya teknologi, maka adanya pembelajaran virtual. Tanpa sains dan teknologi, nak solat pun tak boleh kerana tiada sistem engineering perpaipan yang menyalurkan air untuk kita berwuduk. Tanpa sains dan teknologi, tiada
engineering automotif yang mencipta pengangkutan untuk menunaikan umrah dan haji. Jadi tidak terlaksana tuntutan rukun Islam kita yang kelima. Jadi janganlah pandang sesuatu perkara negatif, tapi pandanglah secara syumul dan berhikmah. Jika kita selalu pandang buruk, maka buruklah ia. Jadi susahlah kita nak maju dan bersaing setanding orang bijak pandai. Kerana sains dan teknologi lah kita mampu mencipta teknologi rekombinan DNA yang memakmurkan laut kesan daripada tindakan bakteria pencerna tumpahan minyak kapal di laut. Kesannya laut lebih bersih. Sains dan teknologi bukan hanya tertumpu kepada penciptaan mesin tetapi aplikasi daripada ilmu pengetahuan. Boleh jadi penyelesaian terhadap sesuatu masalah bukan hanya pada penciptaan mesin tapi boleh jadi menggunakan hidupan atau ejen biologi atau tindak balas kimia yang kita telah pelajari, yang kita telah tahu bagaimana tabiinya. Sebenarnya, makin berkembang sains dan teknologi, semakin makmur alam kerana ia ilmu dari Tuhan. Makin menjumpai penyelesaian terhadap masalah kerana ilmu sifatnya berkembang dan sentiasa akan ada penemuan baru dan pembaharuan ilmu kerana ilmu Allah seluas lautan dan setakat yang kita tahu hanyalah setitik. Maknanya masih banyak lagi ilmu ini dan ia ketak terhinggaan. Untuk kebaikan, sains dan teknologi ini makin mendekatkan diri kita dengan pencipta, menyebabkan kita makin banyak bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan kerana kita kagum melihat tabi'i alam ini. Kedua, kebaikan ilmu sains ini memudahkan kita mengakses majlis ilmu di YouTube dan pantas mencapai ilmu-ilmu di jurnal dan artikel di internet yang dari luar negara atau universiti-universiti agung dari dalam dan luar negara dengan mudah dan cepat, iaitu di hujung jari saja. Semua ini terhasil kerana teknologi dan teknologi terhasil daripada sains. Tiga, kita dapat berdasarkan sains ni, kita dapat mencipta penyelesaian kepada masalah wabak penyakit dengan penciptaan vaksin dan berbagai lagi masalah penyakit dari ejen luar atau dysfunctional dalam diri orang tersebut sendiri, kita dapat selesaikan dengan adanya sains dan teknologi. Sekian, terima kasih daripada saya.